بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api. Ya, kejadian ini berlaku pada satu ketika, tuan-tuan. Penduduk Nabi Ibrahim ni di negeri yang namanya Harran. Nabi Ibrahim tinggal di sebuah negeri namanya Harran. Penduduk Harran ini, tuan-tuan, mereka pergi beraya. Mereka keluar beramai-ramai meraihkan perayaan. Ya, mereka pun ada gaya juga, tuan, bukan kita je. Ya, dan di waktu semua keluar pergi meraihkan perayaan, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat berhala ni, tempat sembahan berhala ni, tuan-tuan. Yang pertama, Nabi Ibrahim hulurkan makanan pada patung berhala tersebut. Bukan sebab Nabi Ibrahim tu bodoh. Tidak, tuan. Nabi Ibrahim cerdik. Tapi Allah takdirkan Nabi Ibrahim buat macam tu sebab Allah nak rakamkan kisah. Nak tunjukkan betapa tak ada gunanya berhala tu, tuan. Nabi Ibrahim tawarkan makanan. Maka berhala tu tak boleh makan. Sebab dia patung. Tak ada apa-apa manfaat pun, tuan. Boleh? Maka selepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan, dia pecahkan. Dia dengan menggunakan, ada riwayat kata menggunakan kapak, ada yang kata guna kayu. Dia tak kisahlah, tuan, yang penting pecahkan. Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala yang kecil-kecil yang ada dalam tempat sembahan tu, tuan. Dia pecahkan semua. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam letakkan, ya, alat pemecah itu dekat tangannya berhala yang paling besar sekali. Boleh? Baik. Selesai daripada itu, tuan-tuan, maka selesai daripada itu penduduk Harran ini mereka selesai meraihkan perayaan mereka, lalu mereka pulanglah. Alangkah terkejutnya mereka, tuan-tuan, apabila melihat, ya, berhala sembahan Tuhan-Tuhan mereka ini, tuan-tuan, sudah pun pecah. Maka tak lain tak bukan yang mereka nampak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada orang lain dah yang akan buat ni, Ibrahim. Maka Namrud, tuan-tuan, kan Raja Namrud yang tersangat-sangat jahat ni, tuan-tuan, merintahkan agar dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadapkan Nabi Ibrahim depan dia. Lalu Nabi Ibrahim ditanya, adakah kamu yang memecahkan berhala ini? Maka Nabi Ibrahim kata apa? Bahkan berhala yang besar tu yang pecahkan. Kan kayu tu ada dekat tangan dia, kan alat pemecah tu ada dekat tangan dia, kenapa dituduh aku? Maka kata Namrud dan yang lain-lain, tuan-tuan, hak yang kafir sembah berhala ni, dia kata mana mungkin berhala tu boleh pecahkan berhala yang kecil-kecil. Itu kan patung, bukannya boleh buat apa-apa. Maka di situ, tuan, Nabi Ibrahim berjaya perangkap orang-orang kafir pada masa itu. Nah, maknanya kamu tahu patung itu tak ada manfaat, tak boleh buat apa-apa, kenapa kamu sembah? Dah tahu patung tu tak boleh buat apa-apa, kenapa kamu sembah? Apa faedah? Apa manfaat yang kamu sembah? Alangkah baiknya kamu sembah Allah. Dia yang menjadikan sesuatu. Dia yang maha berkuasa. Jadi, tuan-tuan, pada waktu itu orang sekeliling yang dengar ada yang tersentak. Tetapi ramai yang masih lagi dikaburi dengan ego, tuan-tuan. Ya? Mereka dikaburi dengan ego. Masih lagi bodoh sombong, kata orang, tuan. Ya? Maka Namrud ni bila dengar, dia rasa malu, tuan-tuan. Maka dengan marahnya, ia diperintahkan agar Nabi Ibrahim ini, ya, dibunuh dengan cara dibakar. Uqtuluhu au harriquh. Bunuhlah dia atau bakar. Diceritakan dalam riwayat, tuan-tuan, ya. Orang-orang ni mereka mengumpulkan kayu. Nabi Namrud suruh semua masing-masing bawa kayu. Kalau boleh bawa sebanyak mungkin. Sebagai tanda bersungguh-sungguh atas kemarahan, sebagai tanda bersungguh-sungguh protes kerana Ibrahim memecahkan Tuhan mereka. Dan diceritakan dalam kisah, tuan-tuan, ya, kayu yang dikumpulkan oleh rakyat kaum Harran ini, di penduduk kampung Harran ini, kayu yang dihimpunkan, tuan-tuan, dia menjadi sebanyak hingga kalau daripada jauh kalau nampak macam bukit, tuan-tuan. Subhanallah. Terlalu besar sekali, tuan. Terlalu banyaknya kayu.
Lalu mereka diarahkan untuk menghidupkan api di setiap penjuru-penjuru yang ada. Akhirnya api tadi membakar seluruh kayu. Terhasillah satu api yang tersangat marak dan besar, tuan-tuan. Besar dan sangat-sangat marak. Jadi bila dah terlalu panas, nak campakkan Nabi Ibrahim tak boleh. Kan? Mereka nak datang dekat pun tak boleh sebab api terlalu besar. Lalu Namrud mencipta satu alat, tuan-tuan, yang kita namakan sebagai manjanik. Manjanik ataupun bahasa kita panggil belatik, kalau tak silap saya, tuan. Belatik, bukan belatuk, belatuk burung. Belatik kot. Manjanik ni iaitu alat yang mana diletakkan batu. Kalau perang kan letak batu, tuan. Potong tali, maka manjanik ni akan lastik batu tersebut. Maka Nabi Ibrahim macam tu lah, tuan. Letakkan Nabi Ibrahim dekat sini. Kemudian diputuskan tadi, lalu manjanik tadi mencampak Nabi Ibrahim pergi pada api. Dahsyat, tuan-tuan. Ujian untuk Nabi Ibrahim AS. Boleh? Jadi ketika Nabi Ibrahim nak tercampak masuk ke dalam api tu, tuan-tuan, banyak peristiwa yang berlaku. Maka datanglah malaikat Jibril nak bantu. Malaikat angin datang nak bantu. Malaikat bukit datang nak bantu. Semua datang untuk bantu. Ni Nabi Allah, tuan-tuan. Dalam ranking Nabi-Nabi, Nabi Muhammad ranking pertama, ranking kedua Nabi Ibrahim AS. Kan? Jadi takkan malaikat Nabi akan Nabi ni kena bakar. Masing-masing datang menawarkan bantuan. Tapi apa kata Nabi Ibrahim AS? Keimanannya penuh dan hebat, tuan-tuan. Dia kata, aku tak perlukan bantuan kamu. Maka Nabi Ibrahim sebutkan satu ayat yang sangat popular, tuan-tuan. Apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk aku dan Allah sebaik-baik penolong. Kita baca kalau ramai hasbunallah wa ni'mal wakil, kan? Itu ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi Nabi Ibrahim tak mengharapkan bantuan malaikat. Nabi Ibrahim serah pada Allah. Cukuplah Allah, dia sebaik-baik penolong. Lalu Allah pun kata kepada api, tuan. Ya naru, wahai api. Kuni, jadilah kamu bardan, sejuk. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah ke atas Nabi Ibrahim AS. Maka tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim betul-betul masuk api, tuan, Allah pun perintahkan api tadi menjadi sejuk. Nabi Ibrahim dalam tu dikatakan sejuk sehingga menggigil-gigil, tuan-tuan. Katanya ulama tafsir, kalaulah Allah tak sebut wasalaman ala Ibrahim, nescaya Nabi Ibrahim mati kerana kesejukan. Lesai api terpadam, Nabi Ibrahim pun, tuan-tuan, keluar dalam keadaan tersenyum, yang mana menyebabkan seluruh yang melihat terkejut dan merasa takjub, tuan-tuan, akan peristiwa tersebut. Demikianlah kisah ringkas sedikit yang boleh saya ceritakan, tuan-tuan, untuk tazkirah ringkas kita pada pagi ini tentang Nabi Ibrahim AS, hebatnya keimanan Nabi Ibrahim AS. Dan kita doa, tuan, moga-moga kita juga mendapat keimanan sehebat imannya Nabi Ibrahim AS, ataupun lebih lagi daripada itu, insya-Allah. Kita tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan, Allahumma amin. Tulis dekat ruangan komen, Allahumma amin. Jadi